Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fadil tuan-tuan imam, Bilal, pengusi, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita diberikan kesempatan lagi untuk sama-sama meneruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan banyak manfaat kita daripadanya dalam hayati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi dalam babul yaqin wat tawakkul, bab yakin dan juga tawakal, dalam bahasa Melayu tawakal. Baik, pada ngajian yang lepas kita telah sentuh berkenaan dengan maksud tawakal itu dan juga telah menyentuh tentang hadis yang pertama. Hadis yang pertama kita ulang bahawa dinyatakan siapakah orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Maka dikhabarkan mereka adalah humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu ialah orang yang tidak pernah memberi mentera-mentera ataupun tidak pernah menjampi dengan sesuatu selain daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga minta sesuatu daripada orang lain juga. Dia tidak menjampi dan kemudian dia tidak minta dijampi. Bukan saja dia tidak menjampi, tetapi dia tak minta orang lain. Ada orang dia tak minta orang lain tapi dia menjampi. Jampi ni tak ada masalah. Ruqyah, ruqyah itu, ayat-ayat ruqyah itu kita menjampi gunakan ayat-ayat ruqyah, tetapi ayat itu ayat Al-Quran. Tetapi kalau selain daripada itu yang menyeru suatu perkara yang lain, itu adalah dilarang, ya. Wala yatatayyarun, dan mereka yang tidak memperoleh bahaya kerana adanya burung-burung, ataupun mereka ini bertilik dengan gunakan burung-burung. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ke atas Tuhannya mereka bertawakal. Jadi bila cerita tentang ini, saya nak jelaskan sikit. Yang lepas kita bercerita banyak tentang perkara-perkara tentang jampi dan sebagainya, tentang amal-amal khurafat orang-orang Melayu, yang bukan Melayu pun banyak juga. Jadi bila cerita tentang ini, apa kaitan dengan tawakal? Orang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia meyakini sesuatu perkara yang lain. Dia meyakini bahawa tangkal yang digantungkan itu di rumah, pada tubuh badan mereka, inilah yang menghalang mudarat daripada terkena pada diri mereka. Inilah yang menghalang makhluk-makhluk halus daripada masuk rumah mereka, yang menghalang kejahatan daripada kena kepada anak isteri mereka. Maka mereka akan hilang keyakinan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang bertawakal pada Allah, dia akan letakkan sepenuhnya keyakinan, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak melihat kepada suatu perkara yang lain yang makhluk itu ada kuasa padanya. Maka tidaklah mereka meletakkan tangkal, jampi, mentera dan sebagainya. Itu adalah yang mempunyai kuasa untuk melakukan sesuatu, untuk menghalang daripada sesuatu kemudaratan.
Sebab itu hadis ini dimasukkan dalam bab tawakal, menjelaskan lagi tentangnya. Hari ini kita masuk hadis yang kedua. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Muttafaqun alaihi. Wa hadza lafzu Muslim wa ikhtasarahu al-Bukhari. Hadis yang kedua ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda di dalam doa. Ini adalah doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita hafal, yang boleh kita amalkan. Apa doanya? Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamu lah saya menyerah diri. Wa bika amantu, denganmu lah saya beriman. Wa alaika tawakkaltu, ke atasmu saya bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan ke hadratmu saya bertaubat. Wa bika khasamtu, denganmu saya berbantah, yakni berlawan, menghadapi musuh-musuh agama Allah. Wal jinnu wal insu Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Ya Allah, saya mohon perlindungan dengan kemuliaan-Mu, tiada Tuhan melainkan Engkau, kalau sampai Engkau menyesatkan diriku. Antal hayyul ladzi la tamut, Engkau Maha hidup yang tidak akan mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan semua jin dan manusia pasti mati. Hadis muttafaqun alaihi, dan hadis ini adalah menurut lafaz Imam Muslim dan diringkaskan dalam lafaz Imam Bukhari. Maka rahmati Allah Subhanahu taala, ini doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang pendek tetapi mengandungi pengertian yang sangat besar. Di dalam akidah kita menunjukkan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apabila baginda Rasulullah SAW berdoa, Allahumma, maksudnya ya Allah, laka aslamtu. Bila kata laka, bagi kamu, makna tidak ada bagi selain daripadamu ya Allah. La li ghairika, tidak ada selain daripadamu ya Allah. Aslamtu, aku ini menyerah diri, tidak kepada selain. Bila kita kata laka ya Allah, kepadamu lah, maknanya kepadamu lah aku menyerah diri. Maksudnya aku tak menyerah diriku pada selain daripadamu ya Allah. Perkataan laka itu bagimu dia macam biasa, kepadamu lah. Tetapi bila diuraikan di hayati, maka dia akan jadi satu perkara yang kepadamu ya Allah aku menyerah diri. Maknanya aku tak menyerah diriku kepada selain daripadamu ya Allah. Aku tak akan serahkan diriku ini kepada makhluk-makhluk yang lain yang Engkau ciptakan ya Allah. Baik itu bila kita hayati satu persatu perkara ini, kita akan rasa mendalam sungguh maknanya. Contoh macam imam bila baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oleh kerana dah hari-hari kita baca, hari-hari selalu sangat baca. Doa makan pun kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Semuanya minta jauhkan daripada api neraka, tetapi kita macam biasa je. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka sebenarnya. Patutnya tersentak, ya Allah. Begitu kan doa sungguh. Jauhkanlah aku daripada api neraka. Mana api neraka yang dahsyat kita dengar selama ini. Dahsyatnya api neraka, bakaran api neraka itu, siksaan api neraka itu. Tapi kita minta dengan Allah biasa je. Allahumma barik lana sono fi ma razaqtana qina azabana. Kita tak nampak kita minta jauh pada api neraka, tapi kita minta, ya Allah, aku nak makan ni. Itu dia punya tu. Nak makan tu. Dan begitu juga lepas habis solat kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bila kita menghayati, ya Allah,
kita mohon kebaikan hasanah di dunia, di akhirat juga minta kebaikan hasanah. Jauhkan kami daripada azab api neraka. An-nar itu sepatutnya telah menggementarkan hati kita. Gementar dengar an-nar, ya Allah jauhkan. Begitu keadaannya. Insya-Allah kita mohon kepada Allah SWT dengan akan datangnya bulan Ramadan ini yang hampir pada kita bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini kita masih lagi dipanjangkan usia dan mudah-mudahan terus dipanjangkan usia sampai bertemu kita dengan bulan Ramadan. Kita tak tahu panjang atau tidak umur kita, bertemu atau tidak, tetapi kita sangat-sangat mengharapkan janji Allah, syurga Allah, ganjaran-ganjaran besar di dalam bulan Ramadan. Jadi kepada Allah, ya Allah, kepadamu lah aku menyerah diri. Wa bika amantu. Bila kata bika dan denganmu ya Allah, yakni dengan zatmu ya Allah, dan dengan sifat-sifat kesempurnaanmu ya Allah. Dengan zat Allah kita beriman, dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu kita beriman. Maknanya kita membenarkannya. Bila kata beriman dengannya, membenarkannya. Wa alaika tawakkaltu. Ya, ini aku menyerahkan diriku, seluruh kehidupanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kata kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kita keluar daripada mentadbir urusan diri kita ini, maknanya hidup ke mati kita apa semua kita serahkan penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaika tawakkaltu. Sebab itulah para sahabat Nabi dan para sahabat tak pernah rasa gentar, tak pernah rasa takut. Dalam peperangan sejarah Islam, tak pernah tentera Islam lebih banyak, lebih besar bilangan mereka daripada tentera kufar, tentera musyrikin, tak pernah lebih besar. Tetapi mereka bertawakal kerana mereka yakin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bila kita sebut, boleh tak orang Islam menang kepada dengan tentera Israel? Maka orang Islam dikata, mana boleh, kita apa yang ada. Bila kita kata Palestin ada harapan, maka kita kata mana ada harapan, batu aja baling. Baling batu je, mana ada harapan. Kita kata kita tak nampak, tak yakin, tak menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya segala tadbir kehidupan ini kita serahkan. Itu maksudnya alaika tawakkaltu. Kepadamu ya Allah aku menyerahkan diriku ini. Baik, buruk, kalaulah contohnya kita dapat anak itu baik, berikan kita, Allah Ta'ala kurniakan kita. Jika sekiranya belum lagi contohnya, pun kita serahkan pada Allah Ta'ala. Kita rasa kenapalah orang ada kita tak ada, tak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang ni boleh pakai, kita besar, kita kecil? Kita serah pada Allah Ta'ala. Nanti kita dah pakai kereta besar, tengok orang lain pakai bas pula, susah hati juga. Tak, serahkan pada Allah Ta'ala. Orang dah pakai bas, orang lain pakai helikopter, itu pun susah hati juga. Dah pakai helikopter, nak parking kat mana? Susah, lega, pusing sana pusing sini. Mana nak parking ni, nak pergi ceramah ni, lalas habis isyak dia tak sampai lagi. Jadi serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaika anabtu. Dan kepadamu ya Allah aku kembali kepada kebaikan, yakni kepadamu ya Allah aku bertaubat. Ya Allah, kepadamu aku bertaubat ya Allah. Wa ilaika anabtu. Nabi SAW berdoa begitu. Ya Allah, kepadamu aku bertaubat. Nabi bertaubat. Di dalam hadis-hadis menyebutkan Nabi beristighfar pada Allah SWT satu hari 70 marrah. 70 kali Nabi beristighfar. Dalam hadis yang lain menyebutkan 100 kali. 100 kali istighfar. Itu tak masuk dengan doa-doa begini, ya Allah aku bertaubat padamu ya Allah. Jadi kita tengok dalam doa ini bahawa Nabi SAW yang maksum itu, Nabi maksum. Bila kata maksum itu bukan maksum kita maksum lain.
namanya som, panggil maksum. Bukan maksum, maksumun, maknanya terhindar, terpelihara daripada melakukan dosa, tapi bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita baca hadis ini, sudah tentu menyentuh diri kita bahawa kita paling layak sekali berdoa minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa bika khasamtu, dan denganmu ya Allah aku berhujjah, aku berbantah. Bila kita kata khasamtu ini, maknanya kita berhujah dengan hujah-hujah, dengan bukti-bukti, dengan dalil-dalil untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW dia doa, ya Allah wa bika khasamtu, aku berhujah denganmu ya Allah, berhujah untuk melawan musuh-musuh Allah dengan bukti-bukti, dengan dalil-dalil, dengan keterangan-keterangan. Jadi minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Ya Allah, saya mohon perlindungan dengan kemuliaan-Mu. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Maksudnya kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, minta dijauhkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kata bi'izzatika itu dengan kemuliaan, biquwwatika dengan kekuatanmu ya Allah. Itu pun maksudnya biquwwatika wa qudratika wa sultanika, dengan kekuasaanmu ya Allah, dengan pemerintahanmu ya Allah. Kita minta perlindungan, bukan dengan sebarang-sebarang. Contoh kita minta orang, lindungilah saya. Nak lindung apa? Lindung, minta pertolongan, lindung, ada orang kejar kita dan sebagainya, kita minta lindung pada dia. Tapi dia pun setakat apa? Dia pun tak tahu. Tinggallah sini, kalau selamat, selamat engkau, aku pun tak tahu. Tapi kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala ini yang maha kuat. Biquwwatika, dengan kekuatanmu ya Allah. Wa qudratika, dengan kekuasaanmu ya Allah. Wa sultanika, dengan pemerintahanmu ya Allah, penguasaanmu ya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ciri-ciri, nak nyebutkan ciri-ciri orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sekali. Maknanya dia menyedar dirinya, menyebut satu-satu perkara-perkara ini. La ilaha illa anta antudillani, tiada Tuhan melainkan Engkau kalau sampai Engkau menyesatkan diriku. Antal hayyul ladzi la tamut, ya Allah Engkau lah yang maha hidup. Bila kata yang maha hidup, alladzi la tamut, yang tidak akan mati. Allah Ta'ala itu kekal selama-lamanya. Wal jinnu wal insu yamutun, dan jin dan manusia semuanya mati. Bila kita kata jin, yang meliputi makhluk di alam ghaib, termasuk juga malaikat, semuanya pasti mati. Bila kata jin dan keluarganya yang kita tak nampak, syaitan, dan kemudian makhluk-makhluk di alam ghaib, semuanya akan mati. Bila kita kata manusia dan segala makhluk-makhluk yang maujud di dalam dunia ini, binatang, tumbuhan dan segalanya, semuanya akan mati. Berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa Nabi SAW ini hebat. Dia kata antal hayyul ladzi la tamut, ya Allah Engkau yang maha hidup ya Allah, yang tidak akan mati ya Allah. Sedangkan jin dan manusia itu semuanya mati. Maknanya doa ini, dalam doa dia menjelaskan banyak perkara. Dalam doa itu menunjukkan keyakinan sepenuhnya, tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu taala. Sebab itu bila kita minta dengan Allah Subhanahu taala, kalau macam ini gayanya agak-agak hebatlah. Maknanya kita pun yakin insya-Allah Allah Taala akan beri. Ini doa pun tak bersungguh. Doa tahlil.
Gini dah. Panjangnya imam. Doa tu dah panjang, dia tambahnya lagi. Jadi baca doa makan sudahlah. Jemput. Tengok mi goreng aja, Allah barik lana jelah, panjang. Tapi kalau nasi biryani jelah, mana tahu ada lauk lagi tak sampai lagi. Jadi panjang lagi sikit, mana tahu. Gitu keadaannya. Itu bukan orang sini, orang tempat lain. Orang perempuan dengar, ya tidak. Tapi memang respect. Kaum ibu ni dia beza dengan orang lelaki. Orang lelaki kalau tahlil ke yasin, kejap aja. Laju. Orang perempuan dia nak tunggu orang sampai tu dah lama dah. Bila sampai tak start lagi. Dah habis baca semua, siap ada nasyid-nasyid pula lagi. Hebat. Di sana sini orang perempuan lebih kurang sama, tak tahulah sini. Rasanya lebih kurang kot. Tak ada nasyid, kita tunggu. Kita yang nunggu bila nak makan. Pun lama juga. Sebab itu saya pesan kat kalau keluarga saya tak payah panggil orang lelaki je lah, cepat sikit. Tapi yelah dah keluarga kita, maknya orang perempuan, nak juga kawan-kawannya datang. Datang tak apa, baguslah. Bagus. Hidupkan bergenda yang baik. Benda yang baik. Orang tengok kilauan emas lebih 1 jam dah. Kilauan emas. Takkanlah tengok apa dengar itu berkira kan. Berkira. Alah, apa lagi mentang-mentang suara tak macam kilauan emas. Kira ustaz ni. Tak apa, baguslah tu. Kan? Ini nak ceritanya orang lelaki dengan orang perempuan. Ialah sifat-sifat Allah Ta'ala jadikan dengan kelembutan, kelunakan suara dan sebagainya. Jadi doa ini insya-Allah jika sangat baik diamalkan dengan penuh penghayatan yang menunjukkan kepada kita sepenuhnya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita berdoa begitulah gayanya. Kita minta dengan orang kan, kita hantar surat, saya ini orang yang sangat susah, Tuhan orang yang senang, orang yang mulia. Yang mulia, bantulah saya. Sungguhnya begini ayatnya. Maka orang tu pun tak sampai hati dengar. Macam bersamamu. Kan sampai menangis orang semua. Orang yang berlakon, orang yang susah tu, ketika tu dia berlakon lah. Orang tu dipaksa menangis. Menangislah. Action. Menangis orang tu. Jadi orang tengok pun menangis sama. Jadi orang akan sedih dengar. Begitulah kita. Sebab itu bila berdoa tu kena sedih, menangis. Baca Quran gitu juga. Baca Quran, menangis baca Quran. Itu keadaan menangis. Kalau tak boleh nangis pun buat nangis. Kan? Baik. Seterusnya hadis yang ketiga dalam bab al-yaqin wat tawakkul. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma aidan. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan. Bila kata aidan tu apa maksudnya? Atas ada aidan, bawah aidan. Maksudnya juga aidan. Aidan juga. Kerana sebelum tu hadis yang pertama tu daripada Ibnu Abbas. Yang kita baca hadis yang pertama daripada Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua ni dia kata An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma aidan, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga. Yang ketiga gitu juga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga. Jadi bila kita nak cerita kat orang, bila kita menghafal hadis ini, kita satu hadis je, tak payahlah cerita An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma aidan. Tak payahlah itu. Terus ya, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini juga maksudnya dia kembali. Sebelum itu riwayat Ibnu Abbas. Yang ini riwayat Ibnu Abbas lagi. Kemudian yang ketiga Ibnu Abbas. Kerana dia antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ibnu Abbas. Dia kata apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana akhiru qali Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar hasbiyallahu wa ni'mal wakil.
Baik, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pula katanya lafaz hasbunallahu wa ni'mal wakil artinya cukuplah Allah itu sebagai penolong kita. Hasbunallahu, cukuplah bagi Allah Subhanahu taala sebagai penolong kita, wa ni'mal wakil, dan dia adalah sebaik-baik yang diserahi. Sebaik-baik yang kita ini menyerah di kita, itulah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu lafaz hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah itulah sebaik-baik lafaz. Apabila dia kata lafaz hasbunallahu wa ni'mal wakil ini pernah diucapkan oleh Saidina Ibrahim alaihissalam ketika dia dicampak ke dalam api yang besar. Bila dicampak ke dalam api itu, apa kata Saidina Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam dia kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan itulah juga yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang berkata, sesungguhnya orang-orang banyak, orang ramai telah berkumpul-kumpul satu persatu untuk memerangi engkau, maka takutilah mereka. Mereka berkata, takutlah engkau, ramai orang datang berkumpul semua untuk memerangi engkau ya Muhammad, takutlah. Maka apa kata Nabi? Nabi kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Ta'ala itu sebagai penolong kita, dan dialah sebaik-baik yang kita menyerah diri. Ayat ini hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni binatang apa pula asyik kat sini, masuk pula dalam rakaman, minta maaf. Nanti dia termasuk dalam hidung dah tak boleh nak cakap. Baik, maknanya dia kata ucapan yang demikian itu, dia kata tidaklah menambah kepada orang-orang yang beriman melainkan keimanan belaka, dan mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang itu berkata takutlah ya Muhammad, takutlah kamu, tetapi ucapan-ucapan itu tidak menjadikan rasa takut kepada Rasulullah SAW. Bahkan dia kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kita ini begitulah. Bila takut, bila rasa risau, bila rasa gundah gulana, maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil dengan penuh penghayatan. Cukuplah bagiku Allah. Cukuplah bagiku Allah itu, dan kepadanya dialah sebaik-baik kita ini menyerah diri. Ni'mal wakil, sebaik-baik yang tempat kita menyerah diri, itulah Allah Subhanahu wa taala. Mana dah tak takut dah. Tuan-tuan jalan, kemudian tiba-tiba depan ada orang tahan, roadblock, hasbunallah wa ni'mal wakil. Serah diri kita pada Allah Ta'ala. Kerana apa? Tuan-tuan ketika itu sedang cakap pakai telefon. Bukan kerana urusan dunia, kerana urusan akhirat. Ada juga urusan akhirat cakap pakai telefon ya. Kontak malaikat ke? Iyalah. Taklah, bukan kontak malaikat. Maknanya bukanlah. Maknanya begitulah, serah pada Allah Ta'ala. Dan susah hati sangat, habis aku. Tak habis lagi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini bila astagfirullahaladzim. Habislah aku. Ya. Habislah aku, habislah. Jadi serahkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi ingat ayat ni, selalulah kita berzikir hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Ta'ala itu sebagai pelindung. Tapi masa tu jangan telefon saya pula, Ustaz hari tu ayat apanya? Lupa dah. Kenapa? Ni depan ni JPJ. JPJ dekat sini, tak ada kat sini. Kita kan. Orang jalankan tugas, kita pun jalankan tugas juga. Itu kawan-kawan kita juga. Tahan. Tapi alhamdulillah setakat hari ni mereka ni baik-baik belaka. Dengan saya mereka baik, alhamdulillah. Ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, insya-Allah.
Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan sangat getir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi SAW dalam keadaan sangat getir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita apa sangat, tak pernah orang campak kita dalam api. Tak pernah pun. Tak pernah ada orang kumpul semua nak serang kita. Tak pernah pun. Jadi mana lebih sikit daripada itu pun hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ada sebarang soalan? Ya. Oh, okey. Hasbuna, kami. Nah, itu maksudnya kami. Kalau kata hasbi Allah, saya. Bila kata hasbi, iaitu cukuplah Allah itu bagi saya. Cukuplah Allah itu penolong saya. Hasbi. Kalau kata hasbuna, dia jamak kami. Nah, ya itu saya. Itu je lah. Yang lalu kita zikir menanya hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Kan? Itu hasbi rabbi. Tapi kalau kita jamak hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bagus soalan itu. Sangat prihatin. Ada soalan lain? Macam mana? Doa kita seorang. Rabbighfir Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seorang. Rabbighfirli wa liwalidayya, kan? Ya Allah, ampunkanlah aku dosa kedua ibu bapaku. Tapi kalau kita kata Rabbighfirli Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunkanlah kami, wali walidina, dosa kedua ibu bapa kami. Bukan kedua tu, mana ramai ibu bapa kami, ni bapa ni bapa, jadi ramai. Wali walidina warhamhum, ampunkanlah dosa mereka semua. Ni 2, 4, 6, 8 dah mereka lah. Hum kama rabbauna, bagaimana mereka itu telah melihara kami. Sighara, beza Allahumma ighfir lana zunubana wali walidaina, dua ibu bapa kami. Ni dua ibu bapa. Kalau kita doa itu boleh juga, dua ibu bapa kami. Wali walidaina warhamhuma, ampunkanlah dosa mereka berdua. Kama rabbayana saghira. Jadi beza-beza ada 3 perkara. 3 benda. Maknanya kalau kita mufrad semua. Kalau seorang, kalau dua semua. Kalau banyak semua. Jadi yang soalan tadi apa? Oh, tak boleh wali-wali daina cakap. Bukan tak boleh, boleh. Tapi bila kata wali-wali daina, lepas tu warhamhuma. Daina sesuai dengan dia punya yang tadi 2 orang, maka mereka berdua. Kalau wali-wali dina ramai, maka hum, warhamhum. Begitu. Boleh saka, insya-Allah. Boleh. Jangan tak baca langsung. Tak baca langsung pun boleh juga. Kalau baca dah bagus sangat. Orang tak baca langsung pun alhamdulillah tak dosa, tetapi menunjukkan anak tak berapa bersyukur. Itu je.
Waalaikumsalam. Tawakal ni. Macam kalau kita berpergian, kalau kita nak pergi ke rumah sebagainya, kadang kita persiapan kita kunci rumah, serah mana apa yang kita tinggal. Jadi kalau kata ada tu sila tak tinggal dia, tinggal itu je lah, macam ada persiapan nak kunci rumah sebagainya. Mana tawakal tadi tu yang satu tak nak kunci rumah sebagainya. Yang pertama. Yang kedua ni apa ni tadi, apa ni sebutan lafaz tadi tu, Allahumma liman wakil tu. Sekarang ni banyak sangat kumpulan-kumpulan yang wrong tu, belakang dia diiringi dengan kata-kata. Kalau sebutan Allah ni di belakang dia tu, dia lagu dia dengan main gitar. Sebut banyak yang kadang-kadang apa sih, kumpulan-kumpulan ni dia punya apa dia, background dia dengan muzik. Lagu-lagu apa? Lagu rock? Dia lagu dengan gitar, maknanya. Jadi yang nyanyi tu dengan anak muda ni lah. Jadi dia iringi dengan gitar, dengan mana dia Asal Allah ni maknanya sebutan ni lah tadi ni. Ya. Baik. Yang pertama tadi, yang kata tawakal. Kata tawakal, orang meninggalkan rumah bertawakal sungguh, maknanya bertawakal sungguh, tinggal aja, kunci rumah pun tidak, tutup pagar pun tidak. Maka itu yang kita sebut dalam hadis. Dah lepas ke belum hadisnya? Seorang lelaki yang meninggalkan untanya, tak ditambat, masuk dalam masjid, maka Nabi tanya. Nabi kata, iqilha wa tawakkal. Tambat dulu unta itu, barulah tawakal. Bukan tinggalkan gitu, kemudian tinggalkan je, aku tawakal aja. Enjin motor pun hidup, tinggal gitu. Datang solat sini. Kenapa tak mati? Tak apa, tawakal. Itu kan tawakal, tu gila. Jadi minyak pun habis membazirnya. Jadi tak betul macam tu. Jadi buat dulu. Tambat, kalau rumah itu kunci dan sebagainya, barulah kita keluar tawakal. Kemudian yang kedua, itulah hari ini bab itu dalam bab ayat-ayat Al-Quran, selawat-selawat dan sebagainya yang diiringi dengan muzik-muzik. Maka hari ini nak cakap pun payah juga. Bila kita kata tak boleh, orang kata boleh. Bila kita kata boleh, orang kata tak boleh. Jadi wallahu alam. Yang sebaik-baiknya kita elakkanlah. Kalau benda tu ayat Quran, selawat-selawat tak perlulah dalam keadaan macam tu. Atau pernah tengok orkestra ayat Quran dia baca apa? Indonesia ke mana? Indonesia kan? Jadi sampai macam itu sekali keadaannya. Jadi bila ayat Quran, selawat dan sebagainya tak perlulah dilagukan begitu. Bagi saya lebih selamat kita keluarlah baginya. Itu bila disebut antara perkara yang bid'ah yang boleh hampir kepada dolalah. Manakala kalau setakat kita ketuk gendang yang itu, yang biasa itu masih boleh lagi terima, tetapi bukanlah ayat Al-Quran. Bukan ayat Quran. Baca ayat Quran dilagukan dengan gendang dan sebagainya, itu tidak sesuai lah perkara itu. Wallahu alam. Kalau tanya dengan orang yang setuju, dia setujulah. Baik, kita sambung lagi sikit. Dalam hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati at-tayr, rawahu Muslim. Qila ma'nahu mutawakkilun wa qila qulubuhum raqiqah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, masuklah ke dalam syurga itu para kaum yang hatinya seperti hati burung. Riwayat Muslim. Artinya kata-kata di atas itu disebutkan, dia kata, iaitu orang-orang yang bertawakal. Mutawakkilun, orang-orang yang kata itu mereka hati seperti hati burung, itulah orang-orang yang bertawakal. Dapat juga diartikan bahawa hati mereka itu sangat lemah lembut. Lembutnya hati mereka ini. Kita faham apa kat situ? Masuki syurga itu kaum-kaum yang hatinya afidatuhum seperti hati
burung. Jangan difahami orang yang hatinya kecil macam hati burung masuk syurga itu. Bila kita dah terlebih besar macam gini, takkanlah sama dengan hati burung. Mungkin hati lembu ataupun hati kambing. Kambing bawah pula tu, besar sikit. Tak jumpalah hati kita macam hati burung. Maksudnya apa? Sifat burung itu, dia sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meletakkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi-pagi dia keluar, dia keluar je lah masing-masing. Keluar, kicau. Kalau depan rumah kita ada pokok yang banyak burung tu, pagi-pagi dia bising. Lepas tu hilang, semua keluar. Pergi mana tu? Cik makan. Kemudian balik malam. Itulah keadaannya. Maknanya meletakkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Kenapa dia tak cakap unta? Tak cakap kambing ke, lembu ke, kuda ke? Sama juga kan? Binatang juga. Itu yang ada pada zaman Nabi SAW. Kucing ke? Dia tak, kalau kita binatang-binatang lain yang tak ada ke Arab, tak lagilah tak sebut. Panda dan sebagainya tak sebut. Pasal apa zaman Nabi tak ada. Dekat tanah Arab tak ada. Pasal dia makan buluh. Duduk kat aircon. Jadi tak boleh kat situ. Jadi itu ceritanya tak ada kat sini. Yang ini disebutkan burung. Nanti orang kata kenapa tak sebut unta? Kerana sifatnya binatang-binatang yang burung ini orang tak pelihara. Kalau dia bela pun seekor ekor, sedangkan yang terbang tu beribu-ribu ekor. Seekor-ekor je masuk sangkar. Gitu orang. Yang lain banyak tengok aja. Dia tengok bukan kesian dekat burung yang dalam sangkar tu. Burung yang lain tengok kesian kat orang tu. Dia nak cakap juga suruh burung. Jadi keadaan ni. Burung ni tawakalnya lebih. Sedangkan unta diberi makan. Dibela, diberi makan. Kucing dibela, diberi makan. Sebab itu binatang-binatang ini, sekiranya binatang-binatang seperti itu diberikan makan. Kalau tak diberikan makan, tengok bagaimana kucing-kucing merana keadaannya, tak tentu arah, merempak sana sini. Anjing begitu juga dan sebagainya. Tapi burung ni memang sifatnya bukan binatang peliharaan. Jadi dia akan keluar. Dia tak kisah. Dia akan bertawakal sepenuhnya kepada Allah SWT. Kisah semut. Semut contohnya. Semut dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman jumpa semut. Maka dia ambil semut tu, dia tanya, engkau makan berapa banyak? Dia kata 1 hari 1 biji gandum. Nabi Sulaiman kata, selepas daripada ini aku akan beri engkau makan. Dia letak kat semut itu 1 biji. Semut tu makan separuh je. Maka esok Nabi Sulaiman tanya, kenapa separuh? Kata makan 1. Dia kata sebelum ini Allah yang beri makan, sekarang ni engkau. Allah tak pernah lupa. Nabi Sulaiman mungkin lupa. Jumpa dengan Balqis sekarang dah lupa. Mula-mula tinggal separuh, lalas separuh pun tak ada. Jadi dia tak berani nak makan semua. Tak berani makan semua, tinggal separuh. Macam kita orang pencen dengan orang tu, dulu makan 1 pinggan, bila pencen makan separuh. Asal apa gaji dengan separuh? Tak macam itu lah. Apa kena-mengena pula sampai separuh pinggan tinggal pasal gaji separuh. Sian no. Serah pada Allah Subhanahu Taala. Itu menunjukkan sifat burung ini betul-betul sifat yang tawakal kepada Allah SWT. Tu keluar, tak tahu apa makanan, dekat mana. Jalan je zoom. Orang tengok mana ada makanan sangat dekat padang pasir. Hidup juga. Kambing kat padang pasir hidup. Dekat gurun kan. Arab bela kambing bukan kat padang rumput, dekat padang pasir. Apa benda kambing tu makan? Hidup kambing tu. Rupanya dia jilat lumut-lumut apa semua, gemuk juga. Gemuk. Lepas tu kambing itu tak banyak kolesterol. Orang makan semua elok aja, alhamdulillah. Baik. Panjang pula hadis ni nak sambung. Sambung aja. Tak payah sambung dah sambung. Tawakal pada Allah. Bila sambung panjang, bila tak sambung macam pendek. Ada soalan? Ya.
Itu tak ada. Itu maksud lain. Itu memang benda yang nyata. Memang disebutkan dalam hadis tu. Burung orang, roh para syuhada akan berterbangan, burung pati disebutkan, burung mati. Jadi itu memang hadis tersebut secara jelas. Ini seperti diriwayatkan seperti mereka yang hatinya seperti hati burung. Jadi kemungkinannya juga, tetapi dia lebih luas daripada itulah. Kalau itu tadi adalah roh para syuhada. Roh para syuhada ini bukan sekadar roh para syuhada, dia fokus kepada orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, menyerahkan urusan rezekinya. Tetapi bukanlah maksud menyerahkan urusan rezekinya, serahkan hari ni nak makan apa, pulanglah apa yang ada. Tak. Maknanya burung tu sungguh-sungguh keluar balik. Kalau dia tawakal, dalam arti kata tawakal yang tawakal tak tentu pasal, dia duduk je kat pokok. Hari ni agaknya apa rezeki kita, masing-masing tanya dia, kicau-kicau burung kat itu pagi sampai petang, tak pergi kerja. Tak, tawakal. Bukannya tu, dia pergi kan, cari sifat burung. Wallahu a'lam. Ada? Tak ada? Tak ada, insya-Allah. Sekiranya tak ada, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi minggu depan saya outstation. Tak ada lagi. Minggu lepas outstation. Minta maaf mesti. Minta izin minggu lepas dan minggu depan saya outstation. Jadi tak adalah. Dan kemudian dah puasa. Jadi saya ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim. Mudah-mudahan kita memperoleh Ramadan yang terbaik pada tahun ini, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi selepas daripada Ramadan, selepas daripada tuan-tuan dah habis Ramadan, marhaban pula dan sebagainya. Dah habis itu semua, insya-Allah panjang umur kita berjumpa lagi. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.